Yeah. Okay. Topik for today is lebih pada introduction lah to physics in radiology, dosimetry, protection dan juga aturan dan undang-undang lah. Cuma kat sini saya cuba nak sampaikan based on you all punya syllabus. Tapi kalau betul-betul ikut topik ni tak sempat sejam dan nak cover semua yang untuk topik ni sajalah. Macam next week dengan yang seterusnya mungkin bolehlah ikut yang you all punya syllabus. Itu lebih pada macam basic interaction of radiation lah, itu dia bolehlah dalam masa sejam. Tapi yang ini kalau saya nak bercakap tentang dosimetri saja itu pun dah sejam. Tapi hari ni saya cubalah. Saya tak suka terlalu deep dalam fizik sangat. Tapi saya tak tahu macam mana you all punya kalau ambil master nanti kan. Macam mana exam tu punya sampai mana dia punya deep kan, saya tak pasti Cuma kat sini saya tak terlalu deep. Sebab nanti dia jadi boring lah. Okey . Ini kita punya schedule untuk ni lah, untuk bulan ni dengan bulan depan. Kalau ikutkan tajuk dan juga tarikh ni telah sah, confirm lah. So semua orang kena take note dan cuba untuk hadir pada semua lah. Okay. For today, my content is physics in radiology, radiation dosimetry, radiation protection, legislation and summary lah. Okay. Ni siapa yang kerja dalam bidang radiologi, rasanya semua orang dah pernah tengok yang image yang tangan tu kan, X-ray tangan. Kalau tak pernah tengok, rasanya something wrong lah. Ini kira sejarah yang patut semua orang maklum. Macam mana munculnya X-ray tu kan. X-ray, X tu refer to tak tahu kan, the X, nothing. And then discovered by Wilhelm Conrad Röntgen 1895. Dan yang menariknya, di sebalik kejayaan seorang lelaki pastinya ada seorang wanita. That's why the first images adalah tangan isteri dia. Bukan tangan dia kan, tangan isteri dia. Okay. Cuma dia nak beritahu kat sini 1895 ni X-ray tu just discovered, and a year later the first X-ray machine was installed in our country, in Taipei Hospital. Nampak terlalu benda tu sangat cepat. Dan first machine installed in Taipei Hospital tu, yang the first image yang produced by the machine is bukannya image manusia, tapi image seekor ikan. Dia cuba balik seekor ikan lah. Tapi kalau nak tahu the whole history, you kena baca sendirilah. Dia banyak cerita lah waktu tu kan, Malaysia masih lagi bawah jajahan kan, That's why dia punya pergerakan ni, dia discovered, mission dihasilkan, mission pun dihantar ke Malaysia pun disebabkan oleh Malaysia di bawah British pada waktu tu. Sebab cepatlah, dia berkaitan dengan dia punya Queen Ratu Elizabeth apa semua tu, sebab tu sampai ke Malaysia lah. Sangat cepat, setahun selepas tu je. Lepas tu barulah production mesin-mesin lain di start daripada 1940-an hingga 50-an baru start mesin-mesin lain lah, macam CT scan, fluoro. Sampai sekarang kita tengok radiology services dah sampai bukan hanya diagnostik, plus kita dah start dengan therapeutic kan, under IR, our IR and NGO kita dah start lah. So sebab that's why our department name pun before this kan kita panggil diagnostic imaging kan. Baru-baru ni kita baru tukar kepada radiology. Sebab kita nak cater the scope of yang therapeutic sekali. Okay, dia electromagnetic spectrum ni semua orang patutnya tahu. Daripada kita sekolah pun rasanya kita telah didedahkan kepada benda ni lah. Sebabnya kadang-kadang ada person yang dia anggap radiation is only the X-ray, the gamma ray. Sebenarnya tak. Radiation is the spectrum is too wide. Kalau kita yang penggunaan harian kita macam telefon kan, dia termasuk dalam radiation juga. But dia under non-ionizing radiation. And our concern is
for the ionizing radiation punya bahagian lah. Start daripada X-ray, gamma ray yang kita terlibat dalam kita punya radiology department, kita X-ray lah. Kita X-ray kan. So what is this the difference between X-ray and gamma ray? Siapa boleh bagi simple word difference between X-ray and gamma ray? Itu memang nampak lah kat sini kan. Cumanya tengok tu tak apa. Kalau jawab soalan tu tak apa, tak dapat markah penuh lah. X-ray and gamma ray. Ada yang nak cuba ni describe the big difference between X-ray and gamma ray. Gamma is electromagnetic radiation, kan? Betul? X-ray sama je. tak beza. Okay, the difference is how to produce the X-ray, X and gamma. Ini dalam ni tak ada, mungkin next week punya topik kita akan cover lah benda tu. X-ray produced by interaction between electron and electron in outer space, petala luar. But for the gamma ray dengan nucleus. Ini betul-betul fizik lah dalam tu. Dia different cara penghasilan tu berbeza, tapi dia punya penggunaan tu yang kita nak gunakan X-ray dan gamma ray ni, kalau dalam bidang perubatan tu memang dia guna dia punya sifat samalah. X-ray dan gamma ray sifat yang samalah. Cumanya kita punya dalam bidang radiologi kita banyak guna X-ray lah. Kalau gamma ray yang berkaitan dengan bahan radioaktif, radioaktif material yang emit gamma ray, tapi untuk radiologi department memang tak ada lah. Tapi mungkin dekat radioterapi, nuclear med memang ada. Dan industri lah memang banyak pakai lah. Okay, ini yang different dia punya takrifan. Kalau non-ionizing does not carry enough energy to ionize the atom or molecule. Tu memang dia punya border dia, you boleh tengok lah. Ni visible light yang mata manusia nampak kan. Ini dia punya range. Still di bawah non-ionizing radiation. Tapi ultraviolet dah start masuk dalam kategori ionizing radiation. Contoh yang saya boleh bagi adalah apabila kita expose to sunlight, cahaya matahari kan, dan tempoh yang lama, apa kesan yang nampak pada kulit kita? First akan merah-merah kan, akan merah. Itu adalah salah satu efek yang kaitan dengan radiation. Tapi bila terdedah terlalu lama, dia akan start efek. Contoh macam dia akan jadi ada yang kalau kulit sensitif dia akan start luka lah semua kan, merah yang menyebabkan lebih daripada interaction lebih ni teruk. Tu dah related to ionizing radiation lah, sampai ke X-ray and gamma ray. Okay. Ini apa yang saya sebut dia lah, radiation carry enough energy. Ini yang kita akan tengok next week lah. Dia punya interaction between radiation dengan kita punya atom, our cell. Okay. So due to this concept, we know that ionizing radiation is a hazard. There is a risk when using the radiation, the ionizing radiation. But the radiation is need in our services lah, radiology, terapi, nuclear med. Ni kena nampak beza. Okay, particle and electromagnetic yang kita sebut tadi, yang spektrum tu itu adalah EM lah, electromagnetic, jadi X-ray and gamma ray. But there is a radiation source yang kita panggil particle, alpha, beta, proton, elektron, neutron. Dia berbeza, dia tak berada dalam yang spektrum tu. Dia berbeza. Ini kita akan tengok next week lah. Dia punya perbezaan yang ketara antara dua ni, particle and electromagnetic wave ni adalah yang untuk particle dia ada mass. Kita boleh ukur dia punya mass. Macam alpha, beta, proton, kita boleh ukur dia punya mass. But for EM dia tak ada mass, dia tak ada charge. Itu yang perbezaan yang paling ketara lah. Dan ini memang kita kena ingat apabila radiation is dia punya sifat dia cannot be feel, cannot be smell and cannot be seen. Tapi statement ni saya general je.
Kalau kita tengok lebih deep lagi, sebenarnya tak. Saya buktikan yang radiation kita boleh nampak. Percaya tak? Saya balik pada slide sebelum ni. Okey, ini spektrum kan. Ni adalah keseluruhan ni adalah radiation. Visible light berada dalam range radiation kan. So, yang kita nampak adalah sini kan. So, sebenarnya kita nampak sebenarnya radiation. Apa yang kita nampak ni lampu. Kita nampak sama-sama ni adalah one part of radiation. Ini kalau kita tengok deep lagi lah. Tapi secara generalnya kita punya takrifan macam ni lah, kita tak boleh tengok. Secara generalnya kita tengok, kita kena faham je lah. Sebab apa? Sebabnya kita nak kita nak detect, kita nak measure the radiation, kita tak boleh guna kita punya panca indera. Panca indera kan, kita still kena gunakan tools. Okay, source of radiation. Okay, this one yang selalu kita nampak adalah yang part yang kiri ni, man-made sources. Apa maksud man-made sources ni? Yang untuk medical sources ni, machine X-ray tu asalnya dia tak ada pun radiation, dia tak ada X-ray pun kat machine tu. Kita on machine pun still tak ada radiation. Tapi bila kita tekan button expose, dia akan ada radiation. Means X-ray tu kita yang buat. Maksudnya kita yang hasilkan X-ray tu melalui machine, tindak balas dalam tube X-ray tu. Kita akan tengok dalam topik yang minggu akan datang lah, macam mana X-ray tu diproduce by the tube, the X-ray tube. Itu yang pertama. Yang untuk consumer product ni, penggunaan radiation kebanyakannya dekat industri lah, digunakan radiation tu untuk tujuan-tujuan macam contohlah X-ray security system, smoke detector yang you all kat sini kita tak ada smoke detector yang this one tak pasti kan. Ada smoke detector tu, dalam tu memang ada radioactive source. Dia boleh detect magnesium, yang dia boleh detect the smoke, asap kan. Okay. Macam yang kalau jam tangan yang jenis yang bukan digital, jam tangan yang masih pakai jarum tu kan, yang bila gelap bercahaya hijau tu kan, itu adalah radiation source. Hijau tu saya tak ingat dia punya source, tak ingat nama dia, tritium berapa dah. Sebabkan itu pada zaman awal dulu, penghasilan jam tangan yang jenis tu, yang macam mana dulu production of jam tu dibuat secara manual tau, manusia yang buat. Maksudnya setiap jarum tu, setiap nombor dan juga jarum jam dilukis secara manual dengan tangan lah. Dan dia akan calikkan dengan yang tritium tu. Pekerja dia akan ambil berus, calik dekat tritium, kita calik dekat jam. Tapi sebelum tu dia akan jilat. Dia basahkan dengan lidah dia, lepas tu dia ambil tritium, dia letak dekat jam. Waktu tu dia tak tahu tentang dia punya efek. Kan, waktu tu. Jadi dia buat macam tu. Bila dalam kelamaan memang ada kesan lah kepada pekerja tu kan. Baru dia tahu, okey, yang tritium tu memang ada efek kepada manusia lah. Waktu tu lah, waktu mula-mula. Sekarang tak pakai manual lah kan. Tapi still digunakan lah. Benda tu, tritium tu still digunakan. Okey, dalam tobacco pun ada polonium-210. Siapa yang rokok memang hari sub masukkan polonium-210 dalam badan lah. Okey, natural background sources. Ini yang kita tak boleh nak elak. Kita bangun tidur, sampai kita tidur balik, daripada kita lahir sampai kita meninggal, ini kita terima. Memang semua orang akan terima. Nobody can claim that dia boleh berada di satu kawasan yang tak ada radiation. Tak ada. Memang tak mungkin. Mustahil berlaku. Tengoklah cosmic radiation, terrestrial radiation dengan internal radiation. Dalam badan kita sendiri pun ada sumber radiation tu. Memang ada. Jadi tak boleh nafikan lah, memang kita memang terdedah pada sumber radiation ni di mana-mana saja. Macam dalam bangunan kan, dinding, batu bata yang dibuat daripada contohnya macam dulu granite, batu granite kan, bata merah. Dia memang radiation, dia ada sumber radiation yang tinggi sebenarnya. Kan tinggi tu maksudnya bahaya sangat, tak ada. Dia tinggi compare dengan kalau kita bangunkan dinding daripada kayu contohlah kan, bata tu lebih tinggi lah dia punya radiation tu. Ni contohlah, slide ni just nak mention you all yang kita dalam kita ni berada dalam kawasan yang dalam dunia yang memang ada radiation lah, so kita tak boleh nak elakkan. Slide pun I suka lah sebabnya
dia beritahu yang natural radiation is everywhere. Semua kena faham lah. Kita tak nak elak lah. Okay, the use of radiation. Mungkin you all nampak dalam dunia ni, mungkin you all nampak beberapa bahagian je. Medical user memang you all nampak lah kan penggunaan radiation tu. Macam dekat academic and scientific application, dia buat research apa semua kat lab kan, dia pakai radiation. Sama ada kita panggil machine ataupun radioactive sources. Tetapi penggunaan yang banyak sebenarnya adalah dekat sea tu. Di industrial memang sangat banyak penggunaan radiation. Kita punya scope, kita punya pemahaman, the use of radiation jangan tengok terhad kepada medical saja. Walaupun kita kerja kat hospital kat bidang medical kan, tapi sebenarnya ada satu keadaan you all mungkin akan terima satu keadaan yang related to kita panggil radiological emergency. Mungkinlah bila you all dah kerja dengan hospital, mungkin kerja dekat ED department, mungkinlah you all tak further study in radiology, you all masuk ED lah, emergency kan. Ada satu keadaan bila berlakunya disaster ataupun emergency related to radioactive sources. Patient tu, mangsa tu, dia akan hantar juga ke hospital. Contoh kalau industri berlaku satu kebakaran, contoh pernah berlaku last 2 years kot dekat Rawang. Satu kilang tu dia sebenarnya dia ada bahan radioaktif lah, dia gunakan bahan radioaktif dalam kilang dia, and dia berlakunya kebakaran. Waktu tu semua orang risau yang kemungkinan kebakaran tu menyebabkan kebakaran tu melibatkan bahan radioaktif dalam kilang tu. So mangsa-mangsa kebakaran tu, pekerja-pekerja dia yang cedera akan dihantar ke hospital. Bila sampai ke hospital, yang kita punya triage tu, dia tahu okey, mangsa ni daripada mangsa kebakaran kilang. Kilang tu memang ada bahan radioaktif. So the management of the patient is different between yang tu mangsa tu dengan sakit lain, sakit yang biasa. Memang berbeza. Sebab dia tahu kemungkinan pesakit daripada yang kilang tu dia contaminated with radiation. Walaupun kita nampak okey lah, kita kerja dengan medical, kita tengok mesin kan, kita pakai mesin je. Mungkin pakai radioaktif pun mungkin dalam kes dekat NGO kan, kita pakai untuk kes MMA dengan SILT kan. Itu pun jarang kan. Tapi sebenarnya bila berlakunya emergency, mangsa tu daripada industri yang terdedah kepada yang contaminated dengan radiation, dia akan hantar ke hospital. How to manage the patient berbeza. Ini dalam topik ni tak boleh lah. Biasanya kalau topik untuk yang emergency tu memang satu topik khas. Kalau kita nak bincang lah, memang banyak lah. So dekat sini point dia adalah industri tu memang banyak gunakan radiation lah, yang kita tak nampak. Tengok ada I18 ni. Apa maksud I18 ni kat sini? Sebenarnya salah satu penggunaan bahan radioaktif atau radiation tu dekat industri adalah untuk ukur isi padu air dalam tin. Kan sebab mesin tin tu kita tak nampak dalam dia kan. Jadi tak nampak berapa banyak air yang telah diisi. So macam mana yang kilang tu dia gunakan radiation tu untuk detect the level of air dalam tin tu. Dia cukup level, dia akan stop air tu. Itu salah satu penggunaan lah. Dia mesti menggunakan bahan radioaktif. Okay, next, nuclear power plant. Dekat Malaysia, kita ada tak nuclear power plant? Nuclear power plant. Power plant tak ada. Power, kita ada satu reaktor nuklear, tapi not for power production ataupun elektrik, bukan untuk penghasilan elektrik, bukan. Nuclear power plant lebih kepada penggunaan bahan radioaktif untuk hasilkan elektrik. Contoh macam negara-negara maju lah, dia ada reaktor nuklear kan. Malaysia kita lebih kepada research plant. Dia gunakan untuk tujuan ni lah, research. Dan last sekali adalah military. Yang last sekali adalah military lah. This one yang nampak macam macam sikit je kan penggunaan radiation dalam military, tapi sebenarnya dia punya effect dia punya impact dia sangat besar kalau digunakan. Contoh yang kita boleh bagi adalah yang berlaku di Perang Dunia Kedua. Di Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh US kan waktu tu kan. Hanya dua
apa ni panggil bom atom yang digugurkan di Jepun waktu tu, tapi menyebabkan kematian lebih daripada 100,000 orang. Hanya 2 butir saja. Maksudnya penggunaan di bidang militeri itu memang ada. Selain daripada bom atom, dia ada juga senjata-senjata lain yang di-attach sekali dengan bahan radioaktif. Memang adalah. Dalam Malaysia dia tak ada. Wallahualam lah. Okey. Radiation dosimetri. Ini topik ni dia kalau saya pun saya tak berapa seronok nak cerita sebab dia terlalu fizik kan. Tapi nak tanda kena faham juga. Untuk absorb dose ni yang dalam unit Gray ni, kenapa semua orang start nak undi ni? Okey ya. Absorb dose kalau kita the word itself absorb dose adalah tengok pun faham lah, dose yang diserap. Kan diserap oleh apa? Oleh tisu lah. Bukan oleh barang-barang lain, dia tak kira. Absorb dose ni kita refer kepada dose yang diserap oleh tisu manusia lah. Okay, ya, itu cara ringkas lah pemahaman dia. Dia punya unit tu you all boleh baca sendiri lah. Dia di Gray kan. Untuk yang SI unit adalah Gray lah. SI unit adalah joule per kilogram. Gray ni yang unit-unit asal lah. Tapi still kita pakai Gray lah. Cuma bila kita sebut Gray mungkin semua orang tak dapat tangkap apa maksud Gray kan. Tapi bila tengok SI unit joule per kilogram, so tahulah berapa banyak energy in unit of joule untuk 1 kilogram. Itu maksud 1 Gray. Lagi banyak energi yang dia absorb oleh 1 kilogram medium tu, lagi tinggilah absorb dose tu. Ini penting apabila melibatkan dedahan kepada radiation lah. Ini yang kita kena ambil tahu lah. Okey, yang dose rate ni senang lah, Gray per second. Maksudnya dalam satu tempoh masa berapa banyak Gray kan. Itu just basic physics lah. Okay, yang unit lama RAC ni pun tak saja you all hafal lah, semua just untuk pengetahuan je lah. Okay, yang untuk kerma tu next pun sama. Okay, untuk kerma kinetic energy release to matter, dia punya terminologi dia sama je macam Gray tadi tu kan. Sama je, kita boleh untuk dalam bidang radiologi dia sama. Okay, kerma and Gray tu dalam bidang radiologi sebab kita gunakan X-ray kan, dia sebenarnya sama je lah. So tak perlu nak terlalu kritikal dalam part ni lah perbezaan ni. Okay, quantity and quality. Ini nak bagi nampak. Kalau baca ni mungkin tak nampak. Ada dua perbezaan. Ada dua benda. Satu quantity, satu quality. Apa bezanya? You bayangkan daripada satu nak bagi pandang analogi X-ray tu. Next week punya topik you akan nampak lebih jelas lah. Penghasilan X-ray daripada tube X-ray tu kita boleh control by kalau you tengok pada mesin kan, dia boleh ubah kV, kita boleh ubah MJ kan, boleh ubah second kan, berapa panjang masa kan. Sebenarnya dia relate dengan quantity dan quality. Apa maksud dia quantity dalam topik ni? Quantity ni dia punya intensity, dia punya berapa banyak radiation yang dihasilkan pada waktu tu. Betul kan, kita tekan button expose X-ray, emission X-ray general tu kan, kita tekan button exposure tu, dia akan hasilkan elektron yang contohnya ini topik next week sebenarnya. Tapi nak bagi nampak lah dalam tube X-ray tu, bila tekan je button exposure tu, elektron yang dihasilkan dalam tube tu elektron dihasilkan oleh kV. kV tu adalah beza upaya dia lah, plus and minus kan. Berapa banyak elektron yang dihasilkan itulah dia punya quantity, intensity dia. Berapa banyak. Kalau you tengok dalam graf, kalau ada gambar rajah kan, you nampak elektron banyak, itu dia panggil quantity lah, berapa banyak. Dan dia akan dipecutkan ke arah anode dan tube lah. Dan bila anode tu dilanggar oleh elektron yang banyak tu, banyak kan, dia akan ada interaction lah kat situ lah. Dia akan hasilkan X-ray lah nanti. Dan dia punya quantity tu, elektron yang banyak akan menghasilkan quantity X-ray yang banyak. Itu kita bagi quantity lah. Tapi how about quality? Quality. Berapa kalau bahasa mudah ini kita tengok kalau tak ifai penetrasi power lah. Berapakah kekuatan X-ray tu?
Tadi tu berapa banyak kan? Berapa banyak yang untuk kualiti berapa kekuatan dia. Kalau nak bagi nampak yang lebih ringkas adalah kita buat perbandingan antara X-ray, gamma ray, alpha, beta. Okey. Kalau X-ray dengan gamma dia sama sifat dia. So dia punya penetrating power tu sama. Maksudnya sebab tu kita kat radiology department ni bila kita bila kita dah pada radiation kita akan pakai black gown kan. Sebab one of the best kita panggil shielding untuk X-ray dengan gamma ray adalah inilah light atau plumber kan. Dia akan filter, dia akan tapis, dia akan reduce the intensity of the radiation lah. Itu quality. Maksudnya kalau X-ray tu langgar LED, dia punya penetrating power tu setakat tu je lah. Dia ada nanti I punya slide tu lah apa dia punya perbezaan antara alpha, beta, gamma dengan X-ray tu. Tapi kuantiti tu banyak. Dia punya nak kena nampak perbezaan tu, quantity is the number of the X-ray kalau untuk X-ray lah, dan dia punya quality adalah dia punya penetrating power dia. Benda ni penting apabila melibatkan dengan kita punya shielding calculation lah. Maksudnya untuk contohlah bilik X-ray, kita kena pastikan bilik tu, dinding tu, pintu dia dengan LED glass tu, dia ada calculation supaya kita boleh pastikan X-ray yang keluar daripada bilik tu adalah minimum. Dia berkaitan dengan penetrating power je lah, the quality of the radiation.